two, one. Okey. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, ini adalah daily analysis untuk hari ni. Okey, by Zero Market. So, siapa yang baru masuk tu minta tolong like dan share dulu boleh. And then testing suara, adakah suara saya clear? Clear seperti Okey, test suara clear tak? Salam adik, selamat datang. Waalaikumsalam, Gang Rambut. Selamat datang. Suara clear tak? Suara saya clear Okey, Alhamdulillah. Okey. So, kita tak nak buang masa. Okey, yang baru masuk tu minta tolonglah like dan share dulu kan. Okey, dan juga jangan lupa like page Zero Market ni supaya nanti saya live korang boleh dapat notification kan. So, klik lah butang notification dekat page Zero Market tu, senang nanti. Okey. Hari ni macam biasalah kita nak analisa market, apa yang sedang berlaku market, apa yang sedang berlaku dekat market sekarang ni. Okey. So ini adalah yang pertama. Yang ini kita tengok dulu EURUSD. Okey, EURUSD kalau korang ingat semalam kita ada analisa. Okey, semalam kita ada analisa. Kita ada hadir, selamat datang Gerabut belanja Momo. Okey. Rashid admin TFM pun masuk, selamat datang. Okey. So semalam kita ada analisa EU. Okey, semalam kita jangkakan kita ada dua option lah kat sini berkenaan dengan EU lah, dua option ataupun dua pilihan lah. Okey, sama ada buy ataupun kita akan tengok untuk sell. Okey, semalam kita cakap kalaulah kita nak buy, okey, kalau kita nak buy, pastikan ada rejection yang berlaku dekat kawasan trendline ni ataupun dekat kawasan lower high ni. Itu syarat untuk buy lah. Okey, untuk teruskan buy lah, sebab kita nampak pun macam dia masih lagi menunjukkan kepada uptrend. Okey, sebab itu kita target buy dekat lower high. Okey, dan apa yang berlaku rejection. Okey, kat sini korang nampak ada pin bar H4. Okey, ada nampak pin bar H4. Okey, reject dekat kawasan bullish engulfing ni, kat kawasan lower high, and then juga rejection dekat kawasan trendline ni. Dan apa yang berlaku selepas rejection tu adalah price terbang. Okey, price naik terus. So setakat ni dah berapa pip dah setakat ni hampir 100 pip Okey, 100 pip. Okey, 100 pip. Okey, 100 pip daripada kawasan yang kita target untuk buy. Okey, tapi kalau siapa yang macam semalam kita cakap, kita ada dua option, iaitu adalah buy dan juga sell. Yang sell pula, contoh kalau kita sell, kita target sell kalau berlakunya breakout daripada low high ni, dekat kawasan low high ni. Kalau ada breakout, maksudnya kalau ada candle yang close bawah macam ni. Kalau ada candle yang close bawah daripada kawasan low high ni, okey, kita boleh target sell dan TP dekat kawasan support bawah ni lah. Okey, tapi apa yang terjadi adalah tak ada breakout dekat kawasan lower high tu. Okey, tak ada breakout dekat kawasan lower high. Apa yang berlaku adalah hanyalah rejection dekat kawasan lower high. Okey, dan ini adalah zone bullish engulfing yang kita memang target untuk buy dekat sini. Okay, dan juga berlaku rejection dan juga keluar pula pin bar satu dekat sini. So itu adalah sebab kita target untuk buy EU lah. Okay, itu dah target untuk kita buy EU. Okay, so kalau ikutkan EU TP dekat sini lah kan. Okay, ni pasti orang kata apa, TP1 lah. Okay, TP1 dan sekarang sedang menghampiri. Tapi kalau korang rasa korang nak close, korang dah boleh close lah. Okey, tapi kalau rasa macam dah terlambat kata apa nak ikut, biarkan nanti kita akan tengok pair-pair lain lah. Okey. So itu yang pertama, itu kita tengok EU. Okey, EU ni yang semalam. So siapa yang terlepas semalam tu relax, nanti kita akan cari lane. Okey, kita akan cari lane. Tapi macam biasa saya cakap, kalaulah kita diberi pilihan 100 pip untuk satu minggu pun dah cukup sebenarnya. Okey, 100 pip untuk satu minggu pun dah cukup. So kat EU ni pun kita dah boleh dapat 100 pip. So bagi saya itu adalah orang kata apa, dah mencukupi lah untuk targetkan satu minggu 100 pip, 4 minggu 400 pip. Okey, kenapa kita target untuk minimum 100 pip? Sebab kita orang kata apa, nak prepare lah daripada segi kalau contoh ada loss ke apa ke, senang kita nak tolak.
Okay, sebab tu kita tak nak aim terlampau tinggi macam sampai target 300 pip ke 200 pip, 400 pip macam tu kan. So better target yang seminimum yang boleh lah, iaitu 100 pip. Okay, untuk satu minggu. Okay, tapi bukan untuk satu pair lah, depend lah. Orang kata apa, kalau pair tu kita boleh target 100 pip terus, kita terus target 100 pip. Kalau tak boleh, kita mungkin target sikit. Okay, tapi dekat U ni pun dia dah bagi 100 pip. Kita masuk U tak apa Encik Umar, nanti kita masuk, kita cari lane. Okay, and then kita tengok pula pair-pair lain, macam contoh AUD. Kata apa, currency AUD ni dia belum tunjukkan lagi dia nak ke bawah. Belum tunjukkan lagi nak ke bawah ke, bayangkan kecuali AN lah. AN dah mula ke bawah sebab mungkin ZD pun semakin menguat. And then AU pun ni, kejap saya tanda apa ni, tanda apa. Okay, EU pun belum ada lagi breakout, belum ada lagi tanda-tanda yang dia nak turun. Okay, tapi kita nampak dekat sini, kita dapat tahu dekat sini ada kawasan low, ada kawasan low dekat kawasan ni. Korang boleh tanda macam ni. Okay, and then tandakan kotak dekat kawasan low yang kita nampak itu. Okay, so ini adalah AU. Okay, kalau contoh AU ni sekarang masih lagi kuat uptrend, dia masih lagi belum tunjuk lagi dia nak turun ke apa ke, belum lagi. Okay, so dekat sini pun kita nampak yang kita dah nampak satu bullish engulfing, kawasan bullish engulfing, dan juga kawasan trendline dekat sini. Okay, so dekat situ kita ada dua pilihan, sama ada kita akan teruskan buy ataupun kita akan target untuk sell. Okay, tapi kalau teruskan buy, kita kena pastikan lah yang tak ada breakout dekat kawasan yang saya tandakan kotak ni, iaitu kawasan low high. Okay, tak ada breakout yang berlaku, itu tak apa, kita boleh target lagi buy. Okay, tapi kalau ada breakout yang berlaku, maksudnya ada breakout ke bawah yang berlaku dekat kawasan support ni, bermaksud kita tak boleh untuk target buy, sebab berkemungkinan price akan tukar kepada downtrend untuk sementara ataupun long term lah. Okay, cuma kalau dia breakout dekat kawasan orang kata apa, kawasan ni, kalau contoh dia breakout dekat kawasan ni, sekejap. Okay, kalau dia turun, dia breakout dekat kawasan support ni, yes, kita boleh target untuk sell. And then cuba untuk minimumkan korang punya TP, kawasan TP itu korang cuba target dekat kawasan resistance ataupun support yang terdekat. Okay, kalau contoh ini adalah kawasan support lah yang terdekat, kita akan target mungkin kat bawah ni ke apa ke, kita mungkin target kat bawah ni. Okay, ataupun dekat atas ni, ini adalah kawasan breakout daripada previous high. Okay, so itu dah kita punya target. Tapi selagi mana dia tak breakout, selagi tu kita boleh target untuk buy. So kat sini kita ada dua pilihan lah, maksudnya kita akan ikut market lah, 100% kita akan ikut market tunjuk buy, kita akan buy, market tunjuk sell, kita akan sell. Okay, cuma apa yang perlu kita buat adalah kita perlu tunggu setup ini valid untuk buy ataupun sell, itu sahaja. Okay, kita dah tandakan siap-siap kawasan yang orang kata apa, yang akan menjadi penentu sama ada kita akan buy ataupun sell, kita dah tanda siap-siap. Ini kita hanya tunggu reaction market, reaction price yang sampai dekat kawasan tu saja. Apa yang dia buat, adakah dia akan berlaku reaction ataupun dia akan kuat breakout. Kalau dia kuat breakout, kita dah tahu kita akan fokus untuk mencari sell pula. Kalau dia rejection, okay, kita mungkin akan sambung untuk buy. Sebab apa? Sebab dia masih lagi menunjukkan uptrend. Okay, belum ada lagi tanda-tanda untuk menunjukkan downtrend. Okay, so orang kata apa, kalau pecah ini korang jangan anggap macam okay, dia nak turun banyak lagi, dia nak turun lagi bawah lagi, nak pecah lagi bawah. Tak, dia akan berperingkat. Dia tak akan terus menjunam ke bawah. Okay, dia akan pergi level by level, dia tak akan terus orang kata apa, terus menjunam ke bawah, tak ingat dunia dah. Tak, dia akan level by level, dia akan pecah support yang terdekat, and then dia akan retrace, and then dia akan cuba untuk pecahkan support yang seterusnya. Okay, so jika bergagal untuk pecah support yang seterusnya, berkemungkinan dia akan naik balik ke atas. Okay, tapi kalau dia boleh pecah support yang seterusnya, yes, itu mungkin dia akan pergi cari yang lagi bawah. Tapi untuk sekarang ni, price pun tak sampai lagi dekat kawasan yang kita target tu. Okay, sama ada kita nak buy ataupun sell. Okay, so apa yang perlu kita buat adalah kita tunggulah price tu sampai, kan, price tu sampai. Okay, sebab kalau contoh lah, kalau kita masuk sell sekarang ni, okay, nampak macam dia nak turun, tapi kalau kita masuk sell sekarang, berkemungkinan pun dia boleh naik juga, kan, berkemungkinan tiba-tiba dia boleh naik juga, kan, berkemungkinan dia tiba-tiba dia boleh naik, kita tak tahu. Okay, sebab itu pentingnya kita perlu bersabar sehingga price tu sendiri datang ke tempat yang kita target untuk buy ataupun sell.
Okey, kalau tak sampai kita biarkan dulu. Okey, waalaikumsalam Kelantan. Okey, sihat-sihat, alhamdulillah sihat. Okey. So itu untuk EU. Okey, untuk EU. Okay, itu ada fokus lah. Kita punya fokus. EA tak ada apa okey. Macam yang ni pun ikat ni pun dah terlepas dah. Okey, dah jalan semalam breakout. Sekarang ni dia tengah retest dekat kawasan. Okey. Ikat ni okey, sorry. Saya ingatkan EN. Okey, ikat ni pun kalau korang nampak dia dah berlaku breakout dekat kawasan support, nampak ni. Support kawasan ni dah banyak kali cubaan retest, and then semalam dia dah berlaku satu breakout. Okey, sekarang ni mungkin akan berlaku satu retracement. Tengoklah kalau ada rejection korang boleh target untuk sell lah, untuk sell kembali ikat. Okey, tapi diingatkan sekali lagi, harga ikat dah, orang kata apa, dah terlampau bawah. Kalau korang buka dekat weekly ni pun dia mungkin boleh pergi lagi sikit lah. Okay, dia mungkin boleh pergi lagi sikit kan dekat kawasan-kawasan ni. Mungkin boleh pergi lagi lah ke bawah. Okay. Tapi perlu diingatkan lah, yang price sekarang ni dah, orang kata apa, dah harga dah terlampau bawah. So risiko tu korang kena ketatkan lagi lah, orang kata apa, korang punya SL ke apa ke, ataupun jaga money management, ataupun jaga lot lah semasa korang nak entry. Okay. Mungkin kat sini akan berlaku retracement, akan berlaku rejection. Okey, menjadikan ini adalah zone sebagai SBR, support become resistance. Okey, sama juga yang macam ni. Cuma sekarang kita perlu tunggu dulu lah. Okey, tengok candle close macam mana, adakah valid untuk kita sell ataupun tidak. Kalau valid, korang boleh masuk sell. Kalau tak valid, korang tunggu je dulu, tengok macam mana. Okey, ini cat. Janji korang ikut trend sahaja. EG, okey, EG semalam pimba. Okey, semalam pimba. Okey, dan hari ni pula candle bullish. Okey, tapi kalau korang tengok dekat sini, okey, kalau ini kita nampak macam okey, boleh target untuk buy dah. Betul tak? Kan, boleh target untuk buy. Tapi korang kena tapis lah, orang kata apa, tapis ke time frame yang lebih kecil. Okey, tengok dekat time frame yang lebih kecil, cari point yang previous high dekat mana. Kan, kalau dah cari tu barulah korang boleh target untuk sama ada valid untuk ataupun tidak, untuk korang target untuk sell ataupun buy. Okay, kalau korang nampak dekat sini, ini adalah previous high ataupun lower high. Okay, so kita akan tunggu dia breakout dahulu, barulah kita boleh target untuk buy. Untuk buy, jangan risau. Walaupun korang tak dapat bawah ni, okey, walaupun korang tak dapat bawah ni, sebab korang target buy tau. Okey, sebab dia masih lagi kuat downtrend. Okey, dia masih lagi downtrend. Yang pastinya dia masih lagi downtrend. Okey, sebab itu kita kena tunggu breakout. Sebab apabila berlaku breakout, kita dah tahu price, kata apa, price yang tengah naik tu dah matikan pergerakan downtrend tu untuk seketika. Okey, so itu pentingnya kita tunggu untuk berlakunya breakout dahulu. So kalau dekat sini kita akan tunggu breakout dekat resistance jugalah. Okey, tapi korang jangan terlampau fokus untuk sell. Korang kena tengok juga. Okey, sebab sekarang tengah downtrend. Korang kena tengok juga. Kalau contohlah kita target untuk buy kalau berlaku breakout daripada previous low high ni, itu kita punya target. Okey, tapi kalau lah tak ada breakout, kalau lah berlaku rejection dekat kawasan yang kita tandakan ini, okey, korang boleh je target untuk sell sebenarnya. Kan, maksudnya kita ikut market lah maksudnya. Buy pun boleh, sell pun boleh, tapi ikut market. Depend pada market tu tersebut dan juga price yang dia berikan pada kita. Okey, korang jangan, orang kata apa, terlampau fokus untuk buy sampai apabila dia tak breakout, dia bagi peluang untuk kita sell, korang tak masuk. Jangan macam tu. Maksudnya kita neutral. Kita dua-dua boleh. Cuma kita nak tengok je price tu sampai dekat kawasan yang kita tandakan atau kita target, adakah dia buat breakout ataupun rejection, itu saja. Okey, kalau rejection korang dah boleh target untuk sell. Kalau breakout, korang perlu tunggu untuk dia berlaku retracement dulu, baru korang boleh target untuk buy. Itu je. Okey, bukan bermaksud kita target untuk buy, korang just fokus kepada buy saja. Tapi kalau tak ada breakout, dia rejection, korang tak masuk pula. Kan, maksudnya kita dua option lah dekat sini. Boleh nak target untuk sell, boleh nak target untuk buy pun boleh. Janji korang tunggu apa yang price akan buat, adakah dia akan berlaku rejection ataupun tidak dekat kawasan previous punya resistance. Itu saja. Okey, itu saja. Kita ada dua hala lah, sell ataupun buy. Janji
kena tengok dulu price tu buat macam mana, barulah kita boleh tahu sama ada kita nak sell ataupun kita nak buy. Itu saja. Okey, so jangan terlampau fokus kepada satu hala sahaja. Tengok possibility apa yang dia berikan pada kita, tengok possibility market, adakah orang kata apa dia akan teruskan kepada sell ataupun buy. Tengoklah benda-benda tu. Okey, perhatikan dulu, tengok macam mana, tengok candle close macam mana, complete ke tak, macam mana dia close, dalam keadaan breakout ataupun rejection kan. Lepas tu barulah kita boleh buat keputusan. Kalau kita tak tunggu, kita pakat masuk saja, benda tu pun kita tak tahu adakah dia boleh break ataupun tidak. Betul tak? Kan? So itu bahayalah. Sebab itu kadang-kadang kita boleh menyebabkan kita floating. Kan? Boleh menyebabkan kita floating sebab bila price tak tengah berjalan lagi, kita terus layer, tengok price tu tak turun pun, price tu terus naik. Kan? Price tu terus naik. Sebab apa? Sebab tak ada rejection. Okay, sebab tak ada rejection dekat kawasan resistance. Okay, and then bila naik kita layer lagi. Kan? So kita tak tahu trending tu tengah kuat ke macam mana kan. Kalau dia tengah kuat, mungkin dia akan pergi je atas. Okay, itu kita loss lah, ataupun boleh menyebabkan kita MC. Okay, itu untuk EJ. EJ pun dah membuat new high. Nampak ni, tak ada orang kata apa, tak ada breakout ke bawah kan. Jauh lagi kat kawasan support dia, jauh lagi, tembak lagi kat atas. Okay, EN ni pun dah berjalan dah semalam. Okay, EU, GA semalam kita target untuk sell. Yes, alhamdulillah lah, orang kata apa, adalah profit sikit. Ada profit sikit kan. Kat sini kalau semalam saya cakap, kalau dia close dalam keadaan pimba, cuma ini bukan pimba ini bukan pimba. Korang jangan salah faham tak, sebab ini bukan pimba. Sebab apa saya cakap ini bukan pimba? Siapa boleh jawab sebab apa? Kalau yang viewer yang sebelum ni yang saya dah ajar pimba, hadir berumur selamat datang. Okay, kenapa saya katakan candle daily semalam bukan pimba? Siapa boleh jawab? Kan, apa ciri pimba tu tersebut? Apa ciri pimba tu tersebut? Siapa boleh jawab? Adakah ini boleh dikatakan pimba? Ini candle semalam ni besar, body double, yes, body dia besar, nak dekat sama size dengan shadow dia. Okay, kalau pimba ni mungkin ratio dia satu body dua shadow, 2 kali ganda shadow, ataupun satu body 3 kali ganda shadow, macam tu, ataupun satu body lebih 2 kali ganda lah. Tapi ini memang orang kata apa, sama besar dengan shadow tu tersebut. Cuma still kita valid untuk sell, sebab kita tahu rejection yang kuat lah, orang kata apa. Sebab yang pertama kita target untuk sell sebab berlakunya breakout dekat kawasan support. Okay, ini adalah kawasan support. Okay, price retrace, tapi kita dah terlambat untuk semalam masuk, tapi kita boleh masuk lagi lah, orang kata apa, pada hari ni, awal hari ni. Okay, kita boleh masuk lagi apabila price tutup dalam keadaan bearish. Okay, korang nampak dah berlaku rejection yang kuat. Okay, tapi sekarang tengah naik balik lah. Okay, sekarang tengah naik balik, nampak dia retrace sikit. Kat sini lah korang boleh dah, korang ikutkan, korang dah boleh masuk sell dah kan. Dia pergi low pun dekat 75 pip dah. Itu pun korang dah cukup, korang dah boleh ambil dah. 50 pip pun dah cukup dah sebenarnya. Okay, 50 pip pun dah cukup. Okay, so kena tengok lah. Okay, kena ikut price. Okay, itu tapi GA lah. Okay, bukan maksudnya kalau contoh korang target untuk sell GA, korang boleh target untuk sell GBP yang lain. Tak boleh. Okay, sebab ini kita target sell GA sebab dia ada breakout dekat kawasan support. Sebab itu kita boleh target sell kan. Tapi kalau pair lain macam contoh GJ ke GU ke, dia tak breakout lagi dia tak breakout lagi, so kita tak boleh target untuk sell. Kalau dia berlaku breakout dekat support, mungkin kita boleh target untuk sell. Tapi untuk sekarang ni masih lagi ada beberapa pair GBP yang belum lagi breakout dekat support. Okay, kita tengok contoh GCAT. Okay, GCAT. Okay, ini nampak, ini lower high yang pertama, dia dah breakout, retracement. Okay, retracement. Okay, dia sekarang dah touch kat lower high yang kedua. Okay, ini lower high yang kedua, tapi dia belum lagi breakout. Okay, dia belum lagi breakout. Okay,
Dia belum lagi breakout. So maksudnya kita tak boleh target dekat sini lah. Mungkin kita hanya perlu target dekat sini je ke kan, macam tu. Okey. Dia breakout yang level pertama, okey, dia akan pergi cari level yang kedua pula. Tapi sekarang ni level kedua belum lagi breakout. So belum tentu lagi dia boleh pergi sampai level ketiga. Kalau dia boleh pecah level ketiga ni, mungkin dia akan pergi sampai bawah ni. Mungkin dia akan boleh pergi sampai bawah ni. Tapi untuk sekarang ni belum ada lagi breakout dekat GCAT. Okey, belum ada lagi breakout dekat GCAT. GBP CHF ni pun, okey, GBP CHF ni pun korang boleh nampak dia dah buat bentuk macam ABC. Okey, sekejap macam ni. Dia dah buat low baru. Lepas tu dia naik retest balik kat atas tapi tak berjaya nak tembus. Okey, so sekarang ni dia masih lagi belum breakout. Dia masih lagi belum breakout. Okey, kalau korang tengok dekat H4 dia masih lagi belum breakout. Nampak tak? Dia masih lagi reject dekat kawasan low ni. Okey, so maksudnya apa? Maksudnya dia masih lagi ada keupayaan untuk naik lagi. Okey, tapi bukan kita kata terus fokus untuk buy, tak. Kena tengok juga dulu macam mana. Okey, kena tengok dulu macam mana, kan? Takut nanti kalau kita buy dia breakout pula kan. Kena tengok dulu macam mana. Nampak ni? Kalau korang buka dekat time frame H1 nampak lagi lah, nampak. Sekarang ni dia retest dekat kawasan support ni ataupun high low ni. Tunggulah. Tengok adakah dia boleh buat breakout ke bawah ataupun tidak. Kalau dia boleh breakout ke bawah ni, okey, kalau dia boleh breakout ini kalau dia boleh breakout ke bawah ni, yes, kita boleh target untuk sell lepas tu. Kita boleh target untuk sell, tunggu dia retrace dulu kan. Tunggu dia retrace dulu, tengok macam mana, kat tempat mana yang dia retrace, and then kita boleh target untuk sell. Okey, cari dulu kawasan yang dekat-dekat, macam contoh yang ni kan. Ini kawasan yang terdekat dengan dia kan, base yang terdekat dengan dia, kita boleh target dekat sini dulu. Okey, kalau nak target dekat bawah ni pastikan dia breakout dululah. Okey, tapi kalau korang tengok dekat H4, kat sini clean kat sini clean, dekat bawah ni sahaja macam ada sideway, tandakan kawasan sideway ni. Okey, so ini level by level. Okey, cuma sekarang ni kalau korang nak target untuk share GBP CHF, pastikan dia breakout dulu yang level ni dekat kawasan support ni. Selagi mana dia tak breakout dekat kawasan support ni, selagi itulah orang kata apa, dia boleh naik lagi kat atas sebab dia masih lagi uptrend. Okey, dia masih lagi uptrend. Okey, belum ada lagi tanda-tanda untuk sell lah. Okey, kalau GA tadi tu memang nampak lah terang-terang dia dah breakout dekat support, ya, mungkin kita dah orang kata apa, boleh target untuk sell. Tapi kalau macam tadi kita tengok GK ataupun GBP share macam ni kan, tak breakout lagi, kita tak boleh buat apa lagi lah. Okey, sama juga dengan JJ. Nampak? JJ pun tak breakout lagi. Dia buat low satu tapi dia tak breakout lagi. Macam mana kita nak buy? Nampak? Dia boleh terbang lagi kat atas. Betul tak? Sama jugalah. Ataupun macam GN ni lain pula. Nampak? GN ni breakout sini, nampak? Candle ni breakout, ya kan? Breakout sini, retrace, turun lagi. Kan? Ni pun dah orang kata apa, ni adalah previous punya low high ni. Okey, kita tak tahulah sama ada dia boleh breakout atau tidak. Kan? Dia masih lagi tersekat lagi, tak breakout lagi. Tapi kalau dia boleh breakout, dia boleh pergi bawah ni. Yang tu dia level by level, dia akan pergi level by level, nampak ni. Okey, sini satu. Okey, dia dah breakout. Nampak ni. Saja dia. Okey, nampak retracement. Okey, memang turun lagi. Sini pun dia dah breakout dah. Nampak? Dia level by level. Dia pecah sini, dia retrace sikit, dia turun. Okey, kat sini pun dia breakout. Kan, dia dah hampir, dia tambah lagi bawah. Kat sini dia tersekat sikit lah, dia masih lagi tersekat lah. Okey, tapi kita tak tahu. Mungkin kalau dia boleh breakout kawasan ni, ya, destination dekat sini lah. Okey, untuk GN. Ini tak apa sebab ini dah terang-terang dia memang breakout. Yes, memang kita boleh target untuk sell. Okey, GU ni pun sama juga, tak ada breakout lagi. Okey, tak ada breakout lagi. So tak boleh buat apa lagi lah. Okey, tak ada breakout lagi kat support, tak boleh buat apa lagi. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena ingat dia masih lagi ada keupayaan untuk naik lagi ke atas. Macam tu. Okey, dia masih lagi ada keupayaan untuk naik ke atas. Okey, tapi kalau untuk GU ni kita tunggu dia breakout, tunggu dulu tengok macam mana. Kalau dia boleh breakout, yes, kita boleh target untuk sell. Okey, sama ada korang boleh nak tunggu dia breakout dekat kawasan low high low ni ataupun trend line ni, ikut terpulang pada korang lah. Okey, tapi untuk sekarang ni just tunggu untuk breakout support dulu.
Okay, sebab sekarang ni kalau korang nampak memang dia tengah naik, tapi dia gagal untuk breakout higher high ni. Okay, so kalau gagal breakout higher high and then dia boleh breakout kawasan support yang terdekat, mungkin boleh turun lagi lah. Okay, mungkin boleh turun lagi. Tapi untuk sekarang ni kita tunggu dia breakout dulu, barulah kita boleh predict lepas tu apa yang akan terjadi. Kalau dia tak breakout lagi, kita tak boleh nak tak boleh nak predict lah apa yang akan terjadi lepas tu ke apa kan. Okay, so jelas tak? Ke ada yang tak faham? Kan? Ke ada yang tak faham kenapa nak tunggu breakout ke apa kan? Kenapa nak tunggu breakout? Kenapa tak boleh masuk terus? Kan? Jelas Jelas. Okey, cun. Alhamdulillah. Okey. Ada lagi cat, tak ada. You pun dah makin terbang lah, so kita biarkan UCAT, yes. UCAT pun semalam kita target untuk sell. Okay, semalam kebanyakan semalam anggota apa cun lah, anggota apa dia punya tempat tu cun lah. Okay, semalam kita target sell sebab apa? Siapa boleh jawab kenapa kita target sell dekat UCAT ni walaupun harga dah semakin bawah? Kan, harga dah makin bawah tapi kenapa kita masih lagi target sell? Kenapa tak target buy? Kan kan sepatutnya buy dekat low, sell dekat high, tapi harga dah low dah, semakin low, tapi kenapa kita target untuk sell dekat UCAT ni? Kenapa? Kan, kenapa kita target untuk sell? Kan, adakah yang sebelum ni korang belajar adakah salah? Kan, kenapa kita target untuk sell UCAT padahal harga dah dekat low, harga dah low? Kan, harga dah low, kenapa tak target buy je? Kenapa nak target sell? Kan, yes, breakout support, yes, breakout support. Okay, so kalau bila mana ada breakout support akan ada penurunan lagi. Okay, tapi korang jangan target orang kata apa dia akan terus terjun ke bawah, tak. Kena tengok juga dia dah breakout support yang ini. Contohlah saya katakan dia dah breakout support yang ini. Okay, dia akan mencari support yang seterusnya. Okay, mencari support yang seterusnya. Kalau contoh yang yes, kata apa, tak, ini encik ni breakout support encik umur kawasan SBR ni. Ni kawasan dah jadi kawasan SBR ni, nampak ni sideway banyak-banyak ni, H4. Okay, cuma kalau korang tengok, kalau korang perasan ada dua titik, ada dua garis hitam ni. Ini adalah orang kata apa, kawasan low high lah, orang kata apa, sorry bukan low high, high low yang previous ataupun kawasan support yang previous. Sebab tu saya tandakan yang ini. Okey, tapi ini pun dia breakout, bermaksud apa? Bermaksud dia akan cari yang lagi bawah. Okey, korang tengok kejap, mana dia? Okey, ni kan. So next adalah dekat sini. Next adalah dekat sini lah. Tengok dia sampai ke tak? Sekarang baru sampai. Nampak? Dia macam tu lah. Okay, kita target sell semalam adalah disebabkan berlakunya breakout dekat kawasan support ni. Nampak ni low ni dia dah breakout dah. Okay, price retrace sideways sikit ni baru dia turun. Okay, sekarang ni pun turun lebih daripada 100 pip. Okay, tapi semalam kita target kat kawasan warna hitam ya untuk TP kan, sebab itu adalah kawasan support yang terdekat. Sebab harga dah semakin bawah, kita takut juga nanti kalau sampai dekat kawasan support yang lepas tu dia akan pancut ni balik kan. Okay, tapi kita cuba untuk target yang seminimum yang boleh ataupun sedekat yang boleh lah, sebab ada kawasan support yang terdekat masa tu. Okay, tapi kalau korang target dekat sini pun, sampai dekat sini pun korang dah boleh dapat 44 pip. Okay, ataupun bawah sikit dekat sini 62 pip pun dah cukup dah sebenarnya. Okay, EU dah bagi 100 pip, GE pun dah bagi dalam 50 pip. Tapi lebih lah GE macam 80 pip tak silap saya kan. UK ni pun dah bagi dalam 44 pip. Kalau korang hold sikit boleh dapat dalam 60 pip. Itu pun dah dekat 200 pip total. Okay, total 200 pip. Okay, sebab ini kita bukan nak cerita satu pair kita nak dapatkan sampai beratus-ratus pip, tak. Kita fikir kita punya target dalam weekly ataupun monthly. Okay, macam weekly kita mungkin target 100 pip. Tengoklah, carilah. Kita kena cukupkan lah kita punya target tu 100 pip. Kita kena cukup, barulah kita ada target, barulah kita akan ada tujuan. Kalau kita jenis yang macam
trade buta tuli tak ada target, kan, kita takkan rasa cukup benda tu, kan betul tak? Kita takkan rasa cukup benda tu. Kita akan cari terus sampai kita macam overconfident sangat. Nanti kita akan loss balik dan boleh menyebabkan kita MC, dan kat situ korang akan rasa kurang keyakinan lah, down lah, lepas tu salahkan teknik ni tak betul lah, apalah, kan. Tapi padahal salah sendiri, betul tak? Kan. So setkan target pada diri korang. Kalau contoh seminggu 100 pip, korang target lah macam mana pun korang kena capai seminggu 100 pip, macam tu. So ada tujuan, maksudnya korang ada mission. Korang, bila korang buka chart, korang analisa, korang ada mission. Okay, minggu ni aku nak cari 100 pip, kan. So tengoklah, buatlah macam mana, kan. Nak target mungkin sehari 20 pip ke, kan, ataupun ikutlah, kan, ada setup baru masuk ke, kan. Cuma yang pastinya cukupkan 100 pip, cukupkan target tu. Okay, tapi 100 pip jangan korang ingat termasuk dengan loss, maksudnya bersih lah, dah tolak loss 100 pip macam tu. Okay, barulah korang trade pun lebih ada orang tepat, ada matlamat lah. Okay, banyak entry tu tinggal, tak apa, nanti cari lane lah, kan. Nanti kita cari lane, jangan risau. Market sentiasa akan ada setup, jangan risau. Okay, UJ ni pun, okay, sekarang pun UJ dah sampai dekat kawasan higher high. Okay, previous punya higher high. Okay, kita nak tengok lah dia boleh breakout ataupun tidak, kan. Kita nak tengok dia boleh breakout ataupun tidak. Kalau dia tak boleh breakout, maksudnya mungkin dia akan cari support yang terdekat lagi ke, kan. Tapi kalau dia breakout, dia boleh lagi terbang lah. Okay, tapi kalau tengok dekat sini, dekat daily ni, mungkin dia akan pergi lagi atas lah. Okay, mungkin dia akan pergi lagi atas. Sebab apa? Sebab dia dah breakout dekat kawasan channel ni, nampak ni, kawasan channel ni dia dah breakout dah. So mungkin dia akan cari yang lagi atas lah, kan. Tanda je kawasan ni, mungkin sampai sini ataupun mungkin boleh sampai sini, macam tu. Okay, mungkin boleh sampai dekat kawasan-kawasan yang saya tandakan line purple ni lah. Okay, untuk UJ. Tapi ini pun dah jalan dah. Okay, ni pun dah jalan dah. Okay, and then gold. Okay, gold nampaknya dia turun. Semalam kita tak ni sangat, kita tak tak target sangat untuk ni ke apa ke, kan. Tapi semalam kalau korang nampak, kita dah tandakan siap-siap dah kawasan ni. Okay, kawasan lower high ni. Okay, kawasan apa nama dia, kawasan support become resistance. Okay, support become resistance, resistance sekarang ni become support, nampak ni. Okay, so semalam dia rejection, dia boleh naik lagi. Okay, dia boleh naik lagi, nampak tak? Dia rejection kat sini, dia orang boleh target buy lagi, dapat 160 bip, kan. Tapi dia tak ada keupayaan untuk break out kawasan previous high ni. Okay, harga terus push ke bawah, kan. So mungkin gold akan terus cari lagi bawah lah. Okay, mungkin akan terus cuba untuk retest dekat kawasan support ni. Okay, nampak ni kawasan support ni. Okay, ni kawasan support. So kalau dia boleh breakout, bermaksud apa? Bermaksud dia boleh cari lagi bawah. Harga pun boleh mencari lagi bawah lah. Okay, and then mungkin korang boleh target harga big round number lah, macam contoh 17 ke apa ke, korang boleh target 17. Okay, sebab sekarang ni dia dah, orang kata apa, dia dah close di bawah harga 18. Okay, di bawah harga 18 dia dah close dah. Okay, daily pun mungkin akan close di bawah harga 18. So mungkin next target, kalau dia boleh pecah kawasan support ni, dia mungkin boleh pergi pada harga 17. Okay, pada harga 17. Okay, tapi untuk sekarang ni price pun dah jalan, kita pun tak nak target untuk buy pun tak boleh juga. Okay, nak target untuk buy pun tak boleh juga, kan. Sebab tak breakout lagi high, previous punya high. Okay, and then kita kalau korang tengok dekat weekly, time frame weekly pun, minggu lepas punya pun candle lebih memihak kepada bearish movement, nampak ni, Bimba bearish movement. Okay, lebih memihak kepada bearish movement. So of course lah, minggu ni pun dia akan berpihak pada bearish movement, kan. So tak ada lagi lah, orang kata apa, tanda-tanda untuk sell, kan. Tak ada lagi tanda-tanda untuk sell. Okay, so boleh turun lagi ni, boleh sampai dekat kawasan support ni. Okay, so ada apa soalan nak tanya? Saya buka pada soalan. Ke saya laju sangat hari ni? Tengok 9.30.
Bye cikgu. Sabar, jangan terus bye. Tengok dulu. Tak ada tanda untuk, okey, betul, tak ada lagi tanda-tanda untuk buy. Okey, buat sekarang ni tak ada lagi tanda-tanda untuk buy. Kan? Okey, iCat, tengok. Oh. Ni mungkin dia akan terjadinya fake. Okay, kita tanda-tanda dulu, tengok macam mana. Jika dah tengok ni, jika dah. Ya, kita tengok balik. Kok ada yang terlepas kan, jika. Nampak? So, jika sekarang ni tengah turun bawah. Tengah tengok close tak? Belum lagi close kan. Baru pukul 8.36. Okey, baru pukul 8.36. So JKET ni baru pukul 8.36. Tunggu pukul 10. Kalau dia close breakout, korang dah boleh target untuk sell lah. Kan? Kat sini semalam dia dah breakout. Okey, retrace sikit, turun balik. So ni sekarang ni dia tengah breakout. Tengah, bukan dah breakout, tengah. So kita tak tahulah kan dia tutup ke tak breakout tu. Okey. So tunggu dia breakout dulu, tunggu candle close, barulah korang boleh target untuk sell. Dan cuba target dulu TP dekat kawasan ni. Okey, target dulu TP dekat kawasan ni. Okey, kalaulah dia boleh breakout lagi kat kawasan ni, barulah korang boleh target lagi bawah. Tapi kalau dia tak boleh breakout dekat kawasan ni, korang jangan terus target lah. Korang mungkin kena TP dekat situ je lah. Okey, yes, betul, tunggu pukul 10. Okey, sabar je dulu. Okey, so hari ni nak sempat lagi kalau nak masuk sebenarnya. Sebab apa? Sebab so hari Jumaat kan. So hari Jumaat dah tak trade kan. Okay. Jangan saya tengok dulu. Sinilah. Saya jenis banyak yang melukis sikit. Ada gap mah. Kena rapatkan balik. Yes, macam ni. Gitu. AJ Cat belum ada lagi. AN dah ada. Ni apa ni? CDJPY. CDJPY. Uish, betul-betul naik tengok lah. Nanti pukul 10 tengok macam mana dia close. Kan? Tengok dia close macam mana. Kalau dia boleh close cantik macam ni, kita mungkin boleh target untuk sell lah. Okay. Okay.
Saya set setiap 4 jam tengok candle. Oh, set alarm Set alarm. Bagus lah, set alarm. Macam kawan saya jugalah. Kawan saya pun jenis yang dia jenis yang set alarm juga. Okey. Tak ada apa dah kot kan. Sebab nak tunggu breakout kan. Kita nak tunggu breakout je. Pun tengah breakout juga ni, tengok macam mana. Okey. Ikat masih sell kan? Ikat yes, ikat masih sell. Yep. Ikat masih sell lagi sebab dia dah breakout previous punya low dia dah breakout dah. Kan? So kita masih lagi sell lah untuk ikat. Belum ada lagi tanda untuk buy lagi untuk ikat. Ikat masih lagi belum tanda lagi. Apa-apa update dalam grup juga. Yes, betul. Gerabut Raja update. Bagus lah tu Raja update ni kan. Maksudnya dia kata apa dia ada kata apa dia lapar untuk belajar. Dia faham tak? Lapar makanan lain, tapi lapar untuk belajar, lapar untuk mendapat ilmu, kan? Lapar untuk cari rezeki, ya itu lain. Itu adalah benda yang bagus lah, kan? So okey lah. Okay. Tapi okey lah grup tu kan. Grup kira kita pun okey lah kan. Tanya-tanya jenis tanya aktif macam tu kita nak. Okay. Tapi ada tak viewer yang kat sini yang belum masuk lagi Discord? Ada tak viewer yang belum masuk lagi Discord dekat sini? Yang kot lah, yang ada yang baru masuk ke apa ke, yang belum lagi masuk Discord ke apa kan. Kot saya terlepas pandang ke apa ke. Allah. Ada tak? Semua dah masuk Cun. Okey, tengah share goal je. Uish, patut diam. Dia tengah share goal. Saya cakap-cakap dekat sini pun terus tengah share goal Nasib baik close buy tadi kan. Dengan tadi tengah buy kan. Nasib baik close buy. Kalau tak close buy tu dah floating dah. Senyap tak apalah, maksudnya tengah sell tu tengah profit lah sebab harga tengah turun kan. Kira okey lah tu. Okey. So ada apa lagi soalan nak tanya sebelum kita kita habis sampai ikut hari ni? Sebab saya pun kebanyakan ni kita dah discuss banyak ni dah, banyak pair kita dah discuss. Tak, okey. So nanti apa-apa sambunglah dekat grup Apa-apa nanti sambung dekat grup. Apa-apa nanti kalau nak tanya sambung dekat grup. Boleh tanya dalam grup kan. Boleh tanya dalam grup terus. Yes, esok jangan trade go. Yes, esok hari Jumaat. Okey, esok hari Jumaat. So kalau boleh nanti esok pagi tu, kalau dah tengah profit tu boleh dah close position kan. Takut nanti petang nanti kena lipat pula. Kan. So esok biasa-biasa je. Okey, esok tak perlulah kata apa, takutlah macam betul Encik Umar cakap kena lipat. Dia pun dah ada banyak pengalaman dah Encik Umar kan. Okey, so esok jumpa lagi, tapi nanti dalam Discord bincang juga kan. So kita jumpa balik lah, sambung dalam Discord kan, sebab nak tunggu 10 ni kan lambat lagi kan, betul tak? So boleh sambung dalam Discord. Okey, sama-sama semua. So itu je untuk malam ni. Okey, itu je untuk malam ni. Terima kasih yang siapa yang like, yang share, yang komen. Semoga korang semua dimurahkan rezeki. Okey, so siapa yang baru masuk tu nanti esok kita akan jumpa lagi. Okey, tapi siapa yang belum lagi masuk dalam Discord kami, okey, yang masa lepas
Siapa lagi yang belum masuk kami punya room Discord? Okay, kalau korang tak tahu apa itu Discord, Discord tu lebih kurang macam Telegram lah. Lebih kurang macam Telegram je. Oh, dapat juga 100 rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki kan. Yang you pun dah berapa dah kan? Okay. So siapa yang belum masuk, kalau nak masuk korang boleh komen saya nak masuk. Okay, nanti saya akan bagi kat korang link lah. Okay, link untuk masuk Discord tu. Kan, tapi kebanyakan orang dah masuk dalam ni, dah masuk dah. Dah anggota apa, memang dah pernah masuk. Ada tak yang belum masuk lagi? Yang nak yang belum masuk dan berminat nak masuk, boleh komen saya nak. Okey. Kau saya dah terlepas pandang ke apa ke. Tak ada Okay, semua clear Okay. So kalau semua tak ada apa-apa, kita akan end kita punya live untuk hari ni. Okay. So terima kasih sekali lagi yang like, yang share, yang komen. Semoga korang semua dimurahkan rezeki dan diberkati dan dirahmatilah. Okay, dan dilindungi. Okay. So itu je untuk malam ni. Kita akan jumpa lagi esok. Tapi esok macam biasalah, esok kita nak santai-santai saja. Kita tak nak heavy-heavy dan kita tak galakkan untuk trade hari Jumaat. Sebab apa? Sebab soalnya hari Jumaat kita akan kena lipat balik. Okay. So itu je untuk malam ni. Kita akan jumpa lagi esok. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, sama-sama. Jumpa lagi.